Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semenjak saya bercakap begitu detail tentang fibra neutropenia ini, banyak soalan yang saya dapat melalui Facebook dan juga daripada direct messaging, di mana mereka ingin tahu selain daripada menggunakan antibiotik, adakah cara-cara lain yang boleh digunakan untuk mereka untuk memastikan risiko mereka untuk mendapat jangkitan kuman ketika melalui rawatan kemoterapi ini menjadi lebih rendah ataupun dapat dihalang terus. Jadi isu ini memang sudah lama diperbincangkan dari segi sama adakah satu teknik universal yang terbaik. Maka kita tidak begitu tahu ya, kita menggunakan apa yang kita dapat dari segi diet, dari segi cara kita membuat isolasi kepada pesakit kita dengan cara menggunakan setengah-setengah antibiotik untuk menghalang berlakunya fibra neutropenia, tapi tidak ada langkah-langkah yang 100% dapat menghalangnya dengan sepenuhnya ya. Jadi walau bagaimanapun memang pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Jadi semahu tidak kita ingin memastikan yang pesakit kita mempunyai risiko jangkitan kuman yang terendah mungkin dalam mereka melalui rawatan kemoterapi mereka tersebut. Bagi saya risiko kemungkinan setiap pesakit itu mendapat fibra neutropenia ataupun jangkitan kuman adalah bergantung kepada dua faktor. Faktor pertama ialah faktor diagnosis apa yang mereka dapat, dan kedua ialah faktor rawatan yang mereka lalui semasa merawat diagnosis tersebut. Malangnya kita tidak dapat menukar diagnosis pesakit kita, tapi dari segi rawatannya ada beberapa langkah yang kita boleh buat untuk mengurangkan risiko kepada mereka daripada mendapat jangkitan kuman. Antara cara-cara yang kita boleh guna pakai ialah penggunaan antiviral. Saya telah menyentuh tentang penggunaan antibiotik sebelum ini, jadi saya tidak perlu ulang sekali lagi. Antifungal, anti-PCP untuk menghalang jangkitan kuman daripada kulat, dan juga jangkitan kuman daripada sinis bakteria khas yang selalunya menyerang paru-paru kita, iaitu PCP. Begitu juga dengan sama ada penggunaan GCSF ataupun hormon untuk meninggikan darah putih ini perlu untuk digunakan untuk setiap pesakit kita yang melalui kemoterapi atau tidak. Penggunaan HEPA filter, iaitu sinus filter khas yang dapat mengurangkan organisme sekecil 0.5 mikron ya, yang selalunya kita pakai di ward kita sekiranya pesakit kita melalui pemeriksaan tulang, tapi kita tidak gunakan untuk semua pesakit kita yang mempunyai risiko rendah. Dan lain sekali, adakah penggunaan neutropenic diet ni selalu kita sarankan kepada pesakit kita mempunyai impact atau tidak untuk menurunkan risiko jangkitan kuman. Jadi kalau kita lihatkan semula adalah paling penting semasa kita mengenal pasti ataupun buat diagnosis kepada pesakit kita kena pasti sama ada pesakit kita mempunyai apa-apa jangkitan kuman terlebih dahulu, terutamanya HIV, hepatitis, begitu juga dengan tuberkulosis. Jadi sekiranya kita dapat mengesan daripada awal yang mereka mempunyai penyakit ini daripada awal, atau jangkitan kuman daripada awal, kita dapat mengambil langkah untuk mengurangkan risiko di mana terdapat reaktivasi kepada jangkitan tersebut. Contohnya sekiranya pesakit itu pernah mendapat TB 10-15 tahun dahulu, risiko untuk mendapat TB semula daripada tempat yang sama, sebab kuman itu mungkin duduk secara senyap dalam badan mereka. Jadi bila kita kurangkan imun sistem kita melalui rawatan kemoterapi, maka jangkitan kuman itu dapat membiak semula. Jadi sekiranya mereka menjadi risiko tersebut, kita mungkin perlu memberi ubat pada awal untuk memastikan jangkitan kuman itu tidak berlaku. Yang ini adalah paling penting kalau kita lihat kepada pesakit-pesakit yang punya hepatitis. Sepanjang saya bertugas, saya sudah mendapat ramai juga pesakit yang punya hepatitis, di mana seketika rawatan mereka mendapat pembiakan semula hepatitis mereka, dan kadang-kadang rawatan hepatitis inilah yang membuat mereka sama ada tidak dapat meneruskan rawatan kemoterapi, ataupun reaktivasi hepatitis ini telah memakan nyawa mereka. Jadi adalah penting untuk kita mengenal pasti sama ada pesakit kita mempunyai hepatitis B atau C sebelum kita melakukan rawatan. Begitu juga semua pesakit kita yang akan melalui kemoterapi akan dibuat ujian saringan HIV juga, kerana sekiranya mereka mempunyai HIV ketika rawatan, risiko jangkitan kuman mereka sangat tinggi, dan risiko ini dapat kurangkan dengan melalui rawatan HRT untuk HIV mereka semasa kita membuat kemoterapi.
Jadi untuk pesakit-pesakit TB, kita selalunya melakukan chest x-ray untuk mereka sekiranya mereka telah mendapat TB ataupun mereka mempunyai kontak rapat kepada TB. Jadi dengan saringan ini kita dapat mengenal pasti sama ada risiko mereka tinggi atau tidak, dan sekiranya mereka mendapat tanda-tanda awal di mana kemungkinan mereka mendapat reaktivasi semula kepada TB, maka rawatan TB patut dimulakan ya pada pesakit-pesakit tersebut. Jenis-jenis jangkitan kuman yang dapat menular juga ialah jangkitan kuman daripada kulat ya ataupun fungus. Selalunya jangkitan kuman daripada fungus dan virus ini menjadi lebih common sekiranya pesakit-pesakit kita terdedah kepada steroid, kepada rawatan-rawatan yang mengurangkan T-cell ya, terutamanya fludarabin dan juga ATG. Begitu juga dengan pesakit-pesakit yang melalui stem cell transplant, di mana secara universalnya pesakit-pesakit yang melalui stem cell transplant ini perlu mengambil antibiotik, antiviral dan juga antifungal. Antara antiviral yang kita selalu pakai ialah untuk memastikan tidak ada reaktivasi untuk jangkitan kuman CMV yang di Malaysia ini memang betul-betul common dan endemik ya. Seterusnya, apa yang kita ingin bincangkan ialah tentang penggunaan GCSF. GCSF ini memang kita gunakan secara biasa kepada pesakit-pesakit yang kita jangka mempunyai risiko jangkitan kuman yang tinggi. Pada masa yang sama, terdapat banyak perbincangan yang mengatakan kemungkinan dengan penggunaan GCSF ini, jika kita pakai kepada pesakit-pesakit MDS ataupun leukemia, mereka dapat stimulate sel-sel leukemia, bukan setakat sel-sel darah putih normal sahaja. Jadi ada banyak kontroversi ya, tapi daripada kajian-kajian yang kita dapat, tidak betul yang semuanya sekiranya kita memberi GCSF maka kita akan dapat mengaktifasikan sel-sel leukemia. Sebenarnya pada pesakit-pesakit berumur lebih pada 60 tahun yang melalui kemoterapi induction untuk leukemia, secara rutin ya saya akan berikan GCSF kepada mereka. Jadi sekiranya kita merasa yang risiko fibrosis neutropenia pada pesakit kita adalah lebih pada 20%, maka penggunaan GCSF sangat digalakkan mengikut garis panduan antarabangsa. Jadi majoriti pesakit saya, sekiranya saya rasa risiko mereka tinggi untuk mendapat leukemia, untuk mendapat jangkitan kuman, dan mereka mendapat rawatan selalunya di daycare untuk mengurangkan risiko jangkitan kuman, maka saya akan berikan suntikan GCSF ini untuk memastikan tahap darah putih mereka sentiasa tinggi. Bagaimana pula dengan penggunaan HEPA filter? HEPA filter ini adalah sebenarnya sejenis filter ya, yang mempunyai sedikit elektron di situ, di mana mereka mempunyai charge. Selain daripada menapis bakteria dan juga habuk-habuk, dengan penggunaan elektron ini mereka dapat mengambil atau memungut ya habuk-habuk yang lebih kecil yang berada di udara. Jadi udara di kawasan yang terdapat HEPA filter ini secara teorinya adalah lebih bersih. Jadi selain daripada habuk-habuk, ia juga dapat mengurangkan pencambahan daripada fungus, daripada bakteria dan sedikit sebanyak kepada virus-virus yang besar. Tidak semua virus yang dapat ditampan oleh HEPA filter ini, tapi dengan penggunaannya kita dapat mengurangkan risiko jangkitan kuman pada pesakit-pesakit kita. Sekarang ini bila kita cakap tentang zaman COVID ini, memang terdapat portable HEPA filter yang sekiranya pesakit-pesakit ataupun pengambil perubatan yang mempunyai risiko tinggi untuk mendapat COVID infection ya, sekiranya mereka anestetis ingin membuat intubasi kepada pesakit-pesakit COVID, mereka menggunakan portable HEPA filter yang kita panggil portable airway system ataupun PAPR. Jadi ini sebagai contohnya, ini seorang anestetis memakai PAPR di mana penapisnya di belakang ini, penapis udaranya adalah HEPA filter. Jadi dengan cara itu ia dapat mengurangkan risiko jangkitan kuman, dan kepada pesakit kita dapat merawat mereka dengan lebih selamat. Seterusnya, kontroversi tentang penggunaan neutropenic diet ini memang sudah lama dibincangkan. Apa yang kita maksudkan dengan neutropenic diet ini ialah penggunaan makanan-makanan yang telah dimasak ya. Kita tidak menggunakan
bahan-bahan mentah ya, seperti sushi dan tu semua ya. Semua bahan kita yang kita beri kepada pesakit-pesakit kita perlu dimasak, dan sekiranya boleh ia dimakan secara cepat. Kita tidak mahu dia basi dan seterusnya. Jadi neutropenic diet ini memang kita sarankan kepada pesakit-pesakit kita, tapi dari segi buktinya agak kurang jelas ya. Jadi dalam 10 tahun yang lalu memang terdapat satu kajian besar yang menunjukkan penggunaan neutropenic diet ini berkesan atau tidak, dan ia sebenarnya telah dipublish ya di dalam Journal of Clinical Oncology. Dalam kajian tersebut ia mendapati bahawa penggunaan neutropenic diet ini dapat mengurangkan kesan bakteremia ataupun pencambahan bakteria dalam pesakit kita. Tapi sama ada ini dapat diinterpretasikan kepada pengurangan jangkitan kuman, ia tidak dapat dibuktikan pada kajian tersebut. Jadi walaupun kita sarankan kepada pesakit kita, dari segi kemungkinan mereka mendapat jangkitan kuman memang masih sama daripada biasa. Cuma yang bezanya, kemungkinan jangkitan kuman yang mereka dapat tidak seserius kita dibandingkan dengan pesakit-pesakit yang tidak mengamalkan neutropenic diet. Jadi di pusat saya memang saya galakkan ke semua pesakit saya untuk melalui neutropenic diet ini. Memang senang untuk mengamalkan neutropenic diet ini di hospital, tapi di rumah ni agak mencabar. Jadi selalunya kita beri kaunseling kepada pesakit-pesakit kita. Mereka berjumpa dengan pakar makanan yang menceritakan kepada mereka secara khusus bagaimana cara untuk menyediakan makanan ya kepada pesakit. Jadi sekiranya anda perlukan maklumat lanjut tentang langkah-langkah untuk mengurangkan jangkitan kuman, anda boleh berbincang dengan pakar di tempat anda menerima rawatan, ataupun berhubungi dengan saya melalui website saya ataupun melalui Facebook untuk bertanyakan soalan-soalan yang tertentu. Sebanyak mungkin saya akan cuba menjawab soalan-soalan tersebut, dan sehingga kita berjumpa dalam video akan datang ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.